Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom kita teruskan belajar untuk Matematik SSM tingkatan 4, bab yang kedua, asas nombor, bahagian yang ketiga. Dalam bahagian yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Kita belajar dahulu cara membuat pengiraan melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor pelbagai asas. Okey, sebagai contoh soalannya 110 asas 2 ditambahkan dengan 111 asas 2. Jadi untuk melakukan penambahan melibatkan dua nombor dalam asas 2, ini kita boleh menggunakan dua kaedah. Yang pertama dipanggil sebagai bentuk lazim, di mana kita akan susun 110 asas 2 ditambahkan dengan 111 asas 2. Jadi kiraan akan bermula daripada kanan diikuti dengan nilai digit di sebelah kiri. Ini adalah bentuk lazim. Untuk cara yang kedua, boleh juga membuat penukaran asas. Bermaksud, nilai dalam asas yang lain, contohnya asas 2 ini, kita tukar dahulu nilai yang setara dalam asas 10. Begitu juga dengan nilai yang satu lagi, tukarkan terlebih dahulu dalam asas 10. Kemudian kita jumlahkan, itulah jawapan dalam asas 10. Kemudian tukarkan kembali ke dalam bentuk asas yang dikehendaki. Contoh soalan, hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okay, ada 3 soalan ini melibatkan penambahan dengan asas nombor yang berbeza. Okay, kita lihat soalan A terlebih dahulu. Jadi dengan menggunakan kaedah bentuk lazim, susun digit ini, kemudian jumlahkan daripada kanan. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1 biasanya ialah 2. Jadi 2 tu dalam asas 2 ialah 1, 0. Jadi untuk lebih memudahkan, kita buat ingat urutan dahulu 01, okey, nombor dalam asas 2, 01, 10, 11, 101, 100, 101, 110, 111. Jadi dalam asas 10 ini ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi apabila kita menghafal urutan ini, jadi untuk menambahkan 1 tambah 1 ialah 2. 2 dalam asas 2 ialah 0, 1, 0. Jadi digit kanan kita letak di bawah, 0, 1 naikkan ke atas. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. 3 dalam asas 2 ialah 1, 1. Jadi jawapannya ialah 1, 1, 0, 1 asas 2. Itu ialah kaedah bentuk lazim. Kita boleh juga membuat penambahan menggunakan kaedah penukaran asas. Jadi kita tukarkan satu persatu, 110 tukarkan kepada asas 2, kepada asas 10, 111 asas 2 tukarkan kepada asas 10 akan dapat 7 asas 10, jumlahkan dapat 13 asas 10. Kemudian jawapan ini kita tukarkan kembali kepada asas 2 dengan cara membahagikan dengan 2. Dan hasil baki ini, baki yang dapat itu kita ambil daripada bawah ke atas. Jadi inilah jawapannya. Membuat penambahan menggunakan kaedah penukaran asas. Untuk memudahkan pengiraan melibatkan penambahan asas nombor yang berlainan menggunakan kaedah bentuk lazim, elok kita fahami dahulu konsep nilai yang setara dalam asas 10 dengan nilai setara dengan asas yang lain. Okey, sebagai contoh, kita hafal urutan dalam asas 10. Kemudian bandingkan dalam asas 8. Asas yang ini digunakan. Jadi asas 10 mula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Manakala dalam asas 8, digit 0 hingga 7 adalah sama. Hingga 7 adalah sama 4, 5, 6, 7. Namun demikian bermula dengan 8. Dalam asas 8, dianya terus sahaja 1, 0. Bermaksud perbezaannya adalah 2.
Ya, nombor 9 dalam asas 10, dalam asas 8-nya ialah 1, 1. Seterusnya 1, 2. Jadi kita perhatikan selepas digit 7, kita perlu tambah 2. Jadi untuk kes yang apabila ditambah digitnya melebihi 7, jadi kita perlu tambahkan dengan 2. Okay, contoh di sini 3 tambah 5, 8. Melebihi digit 7, jadi kita perlu tambah 2. Jadi 1, 0, 0 di bawah 1 di atas. 1 tambah 7, 7. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 7, 15. 15 melebihi digit 7. Jadi kita perlu tambah 2. 15 tadi kita tambah 2 untuk nilai setara dalam asas 8. Jadi 7 di bawah 1 di atas. Kemudian jumlahkan lagi macam biasa. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. 8 melebihi 7. Jadi kita perlu tambahkan dengan 2 untuk menukarkannya kepada asas 8. Jadi dalam asas 2, 8-nya dalam asas 8 ialah 1, 0. Jadi inilah jawapan untuk B. Untuk soalan C juga sama dari segi konsep. Kalau kita tukarkan asas 10 kepada bandingkan dengan asas 9, asas 9 ini digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nilainya adalah setara. Namun demikian bermula selepas 8 iaitu 9 kita perlu tambah 1. Jadi di sini 9 itu akan mula dengan 1, 0. Selepas 8 1, 0, 1, 1. Jadi 9 dan seterusnya itu tidak wujud. Kita terus sahaja tambah 1. Kerana perbezaannya, beza di sini ialah 1. 9 jadi 10, beza 1. 10 jadi 11, bezanya 1. Jadi untuk digit yang selepas 8, kita perlu tambahkan dengan 1 bagi asas 9. Okay, contoh di sini, 7 tambah 5 ialah 12. 12 melebihi digit 8. Okay, kalau melebihi digit 8, kita perlu tambahkan dengan 1 untuk asas 9. Jadi 7 tambah 5, 12. 12 tambah 1. Okay, 12 tambah 1, 13. Jadi 3 di bawah, naikkan 1 di atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. Okey, tambah 6, 10 melebihi digit 8. Lebihkan 1 jadi 1, 1. 1, 0 jadi 1, 1. Jadi 1 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 7, 16. Jadi lebihkan 1 untuk asas 9. 16 tambah 1, 17. 7 di bawah. Ini 17. 7 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 1, 2. 2 ini digitnya tidak melebihi 8. Jadi kekalkan dengan nilai yang dikira. Jadi jawapannya ialah 2713 asas 9. Seterusnya operasi tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Sama juga seperti operasi tambah, ada dua kaedah yang boleh digunakan. Yang pertama ialah bentuk lazim. Yang kedua ialah menggunakan kaedah penukaran asas. Untuk bentuk lazim, kita akan tolak digit yang bermula dari kanan ke kiri. Digit hasil tambah, hasil tolak ditulis di ruangan jawapan. Hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberikan dan nilainya bersamaan asas 10. Okay, kemudian proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditolak. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimanakah contoh pengiraannya. Ataupun menggunakan kaedah penukaran asas, sama juga seperti penambahan. Kita tukarkan nombor yang terlibat kepada asas 10 terlebih dahulu. Kemudian buatkan pengiraan operasi tolak. Kemudian jawapan itu kita tukarkan kembali ke dalam asas yang dikehendaki. Jadi itulah langkah membuat operasi tolak bagi nombor pelbagai asas. Untuk memahami dengan lebih lanjut, kita lihat contoh soalan A. 4005, asas 6 tolakkan dengan 325 asas 6. Di dalam bentuk lazim, kita susun begini, kemudian tolakkan. 5 tolak 5, 0. 0 di sini. Kemudian di sebelahnya 0 tolak 2. Tak boleh, jadi kita akan pinjam sebelah kiri. Okay, sebenarnya kaedah penolakan ini sama dengan penolakan yang biasa kita gunakan. Okay, contohnya nombor dalam asas 10.
4005 ditolakkan dengan 325 dalam asas 10. Apa kita buat ialah 5 tolak 5, kosong. Kosong tolak 2, tak boleh. Jadi di sini, kita pinjam di sini. Oleh kerana pinjam 1, tukar terus kepada 10. Jadi untuk nombor dalam asas 10, maksimum ialah 10. Kita akan tulis di sini 10. Kemudian kita pinjam lagi 1 di sini. Bakinya 9, sebelahnya adalah 10. Sama juga dengan konsep melibatkan asas nombor yang lain. Jadi 4005, asas 6 ini jika ditolakkan dengan 325 asas 6, teknik yang sama kita gunakan 5 tolak 5, kosong. Kosong tolak 2 tak boleh, kita pinjam di sini. Ini tinggal 3. Pinjam sebelah sini sepatutnya oleh kerana asas 6 kita tuliskan 6. Pinjam lagi di sebelah, pinjam 1 tinggal 5. Jadi di sini tulis 6 kerana asas 6. Jadi kirakan macam biasa, 6 tolak 2, 4. 5 tolak 3, 2. 3 tolak 0, 3. Jadi jawapannya ialah 3240 asas 6. Untuk penukaran asas pula, kaedah yang lain, kita tukarkan setiap asas nombor ini ke dalam asas 10. Tukarkan kepada asas 10, kemudian tolakkan macam biasa. Jawapan dalam asas 10 ini kita tukarkan kembali ke dalam asas yang dikehendaki. Dalam contoh ini, contohnya kita tukarkan kembali kepada asas 6 dengan cara membahagikan nombor dalam asas 10 ini dengan 6. Kemudian baki itu dari bawah ke atas, itulah jawapan kepada pengiraan ini dalam asas 6. Kita lihat contoh yang berikutnya melibatkan operasi tolak. Contoh B, 6, 3, 6, 2, 4, 1 asas 7 ditolakkan dengan 6, 1, 3 asas 7. Jadi cara pengiraannya sama, kita mulakan dari kanan. 1 tolak 3 tak boleh, di sini pinjam 1, tinggal 3. Oleh kerana asas 7, kita letakkan 7 di atas. 7 tambah 1, 8, 8 tolak 3, 5. Kemudian 3 ditolakkan dengan 1, 2. 2 tolak 6 tak boleh, pinjam 1 di sini tinggal 5. Dituliskan 7 di atas. 7 tambah 2, 9. 9 tolak 6, 3. 5 tolak 0, 5. Jadi jawapannya ialah 5327. 5325 asas 7. Untuk soalan C, ini melibatkan asas 8. 372 asas 8 ditolakkan dengan 77 asas 8. Teknik pengiraan sama, 2 tolak 7 tak boleh, kita pinjam 1 di sini, tinggallah 6. Oleh kerana asas 8, kita tulis 8 di atas. 8 tambah 2, 10, 10 tolak 7, 3. 6 tolak 7 tak boleh, pinjam 1 di sebelah, tinggal 2. Kita tuliskan 8 di atas. Jadi 8 tambahkan dengan 6, 14. 14 tolak 7 adalah 7. 2 tolak 0 ialah 2. Jadi jawapannya ialah 273 asas 8. Untuk soalan D, melibatkan asas 9, 1, 8, 2, 7, asas 9 ditolakkan dengan 6, 5 asas 9. Teknik pengiraan sama, 7 tolak 5, 2. 2 tolak 6 tak boleh, pinjam 1, di sini tinggal 7. Oleh kerana asas 9, kita tulis 9 di atas. 9 tambah 2, 11. 11 tolak 6 ialah 5. 7 tolak 0, 7. 1 tolak 0, 1. Jadi jawapannya ialah 1752 asas 9. Soalan praktis kendiri 2.1C bukan muka surat 48. Hitung nilai bagi setiap operasi tambah yang berikut. Kalau kita perhatikan, soalan yang melibatkan asas nombor yang berlainan. Jadi konsep pengiraannya adalah sama seperti asas 10. Sebagai contoh, 1330 asas 10 kita tak tuliskan. Tambahkan dengan 1120 asas 10. Jumlahkan seperti biasa, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 2, 5. 3 tambah 1, 4. 1 tambah 1, 2. Jadi dalam asas 10 jawapannya ialah 2450. Jadi untuk asas yang berlainan, contohnya F ini, asas yang lain iaitu asas 4, 1330, asas 4.
ditambahkan dengan 1120 asas 4, jumlahkan 0 tambah 0, 0. 3 tambah 2, 5. 5 dalam asas 4 tidak wujud. Jadi untuk memahaminya apakah nilai setara dengan 5 dalam asas 4, kita lihat dalam jadual ini. Okay, perhatikan pada asas 4, 5 nilainya adalah bersamaan dengan 1 dalam asas 4. Jadi kita tuliskan di sini 1 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. So, 5 adalah asas 4 tidak wujud. Jadi kita tukarkan dengan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 adalah asas 4 wujud. Ya, bersamaan dengan 3. Jadi di sini ialah 3. Jawapan akhirnya ialah 3110 asas 4. Okay, yang berikutnya ialah soalan L. Soalan L, sebagai contoh, 6, 3, 3, 7 ditambahkan dengan 150 asas 7. Jadi 3 tambah 0 adalah 3. Untuk asas 7, untuk memahami asas yang berlainan, kita lihat dalam jadual ini. Okay, contohnya asas 7, untuk didik 0 hingga 6, nilainya adalah kekal. Asas 7, 0 hingga 6, nilai digitnya adalah kekal. Bermula dengan 7 dan ke atas, kita perlu tambahkan dengan 3. Sebagai contoh di sini 7 untuk nilai 7 dalam asas 10, dalam asas 7-nya kita tambahkan dengan 3. Okay, seterusnya perlu semuanya ditambahkan dengan 3. Jadi 3 tambah 5 ialah 8. 8 dalam asas 7 tidak wujud. Jadi kita perlu tambahkan dengan 3. 8 tambah 3 ialah 11. 8 tambah 3 ialah 11. Jadi 1 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. 8 dalam asas 7 ialah kita perlu tambahkan dengan 3 iaitu 11. Jadi jawapannya ialah 1113 asas 7. Untuk soalan yang lain juga sama, gunakan konsep ini dan boleh rujuk pada jadual yang tertera. Soalan terakhir melibatkan operasi tolak untuk asas nombor yang berlainan. Cikgu akan tunjukkan beberapa contoh soalan seperti nombor 2B. 2B. Soalan B ini 1011 asas 2 tolakkan dengan 101 asas 2. Kita ikut konsep yang sama seperti penolakan melibatkan asas 10. 1 tolak 1, 0. 1 tolak 0, 1. 10 tolak 1. Ini kalau tak jelas, kita tukarkan pinjam sebelah ni. 0 kurang tolak 1 dapat 0. Oleh kerana asas 2, ini maksimumnya adalah 2. Pinjam 1, asas paling tingginya adalah 2 kerana asasnya adalah asas 2. Jadi 2 tolak 1, 1. 0 tolak 0, 0. Jadi jawapan akhirnya ialah 110 asas 2. Yang berikutnya ialah J. J, 1, 2, 5, 3 asas 6. Tolakkan dengan 150 asas 6. Jadi 3 tolak 0, 3. 5 tolak 0, 0. 5 tolak 5, 0. 2 tolak 1, 1. 1 tolak 1, 1. 1103 asas 6. Okey, berikutnya ialah cikgu tunjukkan soalan N. N, 4403 asas 8 ditolakkan dengan 202 asas 8. 3 tolak 2, 1. 0 tolak 0, 0. 4 tolak 2, 2. 4 tolak 0, 4. Jadi 4201 asas 8. Okey, yang berikutnya ialah soalan L. Soalan L, 6503 asas 7 ditolakkan dengan 160 asas 7. Jadi 3 tolak 0, 3. 0 tolak 6 tak boleh. Jadi kita pinjam 1 di sini, tinggal 4. Jadi oleh kerana asas 7, jadi pinjam 1 maksimum di sini adalah 7. Kerana asasnya adalah asas 7.
7 tambah 0, 7. 7 tolak 6, 1. Jadi seterusnya 4 tolak 1, 3. 6 tolak 0, 6. Jawapannya ialah 6, 3, 1, 3 asas 7. Okay, soalan P, 8, 7, 0, 3 asas 9 ditolakkan dengan 7, 2, 5, 0 asas 9. Jadi 3 tolak 0, 3. 0 tolak 5 tak boleh pinjam sebelah, tinggal 6. Jadi oleh kerana asas 9, pinjam 1, maksimumnya adalah 9. 9 tambah 0, 9. 9 tolak 5, 4. 6 tolak 2, 4. 8 tolak 7, 1. Jadi jawapannya ialah 1443 asas 9. Okey, yang terakhir kita cuba jawab soalan D pula. 1012 asas 3 ditolakkan dengan 121 asas 3. 2 tolak 1, 1. 1 tolak 2 tak boleh. Jadi kita nak pinjam sebelah kosong, jadi tak boleh juga pinjam lagi sebelah. Ini tinggal kosong. Okay, oleh kerana asas 3, ni maksimumnya ialah 3. Okay, 3 dipinjam lagi sebelah. 3 ini tolak 1 tinggal 2. Jadi maksimum yang dipinjam ni ialah 3. Jadi 3 tambah 1, 4. 4 tolak 2, 2. Dan 2 ditambah 0, 2. 2 tolak 1, 1. 0 tolak 0, 0. Jadi jawapannya ialah 1, 2, 1 asas 3. Alhamdulillah, selesai video siri ketiga untuk bab yang kedua, asas nombor. Jumpa lagi dalam video bahagian keempat. Teruskan menyokong cikgu. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih.